wanita. Dan Walid menyebut pada bahagian yang kedua, seorang wanita mesti memiliki agama sebagai benteng. Orang wanita mesti belajar ilmu tauhid, mesti mendalami sifat 20. Carilah guru-guru yang ada. Mereka ini untuk mengajar kita siapa Tuhan yang wajib kita cintai. Saya membaca panduan cinta watan hasil karya Walid Ibrahim Al-Malik pada panduan yang ke-20. Wanita adalah berperanan penting dalam pembinaan keluarga, masyarakat dan negara Malaysia yang tercinta. Maka Walid telah menggariskan 4 perkara yang perlu kita fahami dengan baik untuk kita membina. Kita pulang pada hari ini, kita ingin membina diri kita sendiri. Kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang berperanan dalam pimpinan Islam, berperanan sebagai seorang yang menjadi umat Rasulullah SAW. Maka Walid menggariskan pada yang pertama, wanita mesti menjadikan sifat malu sebagai mahkota. Maka apabila kita berbicara sifat malu, malu ini adalah satu sifat yang amat penting untuk kita ada dalam hati kita. Kerana apabila saya pergi ke Switzerland suatu masa dulu, Walid menghantar saya ke persidangan minoriti Islam di seluruh dunia. Ketika itu saya melihat banyak lelaki-lelaki daripada negara luar begitu tertarik kepada wanita-wanita Malaysia dan mereka ajak kami bergambar. Kerana apa? Kerana mereka melihat, mereka tanya, kenapa kamu suka pada wanita Melayu? Kerana pada wanita Melayu ada lemah lembutnya, pada wanita Melayu ada sopan santunnya, dan pada wanita Melayu ada sifat malunya yang tinggi. Dan apabila kita berbicara tentang sifat malu, maka kita perlu melihat apakah dalam konteks sirah cerita tentang sifat malu. Adakah sifat malu itu hingga menyebabkan seorang wanita tidak boleh keluar dalam bidang tugasnya, tidak boleh keluar dalam bekerjaya. Tetapi sifat malu ini adalah satu benteng utama yang berkait dengan tauhid, yang berkait dengan keimanan. Kerana dari sifat malulah seorang wanita akan meletakkan satu benteng agar dirinya tidak mudah diperkotak-katikkan dan maruahnya mudah dihujam-hujamkan oleh orang sekelilingnya. Maka bila kita bercakap tentang sifat malu, kita kembali kepada sirah bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah wanita solehah? Para sahabat tunduk, mereka pulang ke rumah. Maka Sayyidatina Fatimah dengan wajah yang berseri bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali suamiku, apakah yang diajar oleh Rasulullah pada hari ini? Maka bertanya Sayyidina Ali, ayahnya telah bertanya kepada kita, apakah itu wanita solehah? Maka dengan tersenyum Sayyidah Fatimah menjawab, wanita solehah itu adalah wanita yang tidak suka melihat lelaki dan mereka tidak suka diperlihatkan. Maka konteks ini Buya Yahya daripada Indonesia menceritakan kepada kita yang dikatakan tidak suka dilihat dan diperlihatkan. Bermaksudnya kita berada di posisi kita, mempamerkan diri kita dalam bidang kita. Kalau kita seorang ustazah, maka bergiatlah kita dalam masyarakat, membina masyarakat dengan sifat keimanannya, dengan sifat fiqahnya, dengan ilmu syariat dan ilmu tasawufnya, adalah kerana itu peranan kita. Kalau kita seorang usahawan, bergiatlah kita dalam potensi kita, tetapi malu itu yang utama adalah malu kepada Tuhan, malu kepada Allah. Kerana apa? Setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita, setiap perkara yang kita dengar pada telinga kita, setiap perkara yang kita nampak pada mata kita, setiap daripada gerak dan diam kita, kita ada Allah yang sentiasa melihat akan gerak dan geri kita. Maka malulah kita, kerana malu itu sebagai satu benteng dalam kita bergerak kerja. Dan kita melihat bagaimana seorang wanita pada hari ini keluar bekerja, membantu suaminya, keluar dengan izin suaminya, tetapi batas pergaulan perlu dijaga. Kerana Sayyidah Fatimah telah berwasiat kepada kita, jadilah wanita yang tidak suka diperlihatkan dan dilihat oleh orang lain. Maka itu satu perkara. Maka bila kita melihat tentang wali wanita teragung, kita berbicara tentang Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini seorang wanita yang berperanan penting di sisi Rasulullah SAW. Seorang wanita yang menguasai 3/4 kekayaan Mekah. Tetapi Sayyidah Khadijah memilih untuk menghantar wakil-wakil lelaki seperti Maisarah untuk berbincang dalam ilmu perniagaan dan juga perdagangan. Kerana ibu kita seorang yang hebat di sisi Rasulullah, tetapi ibu kita memiliki sifat strategik dan malu yang tinggi agar tidak membatasi akhlak seorang wanita. Maka saya membaca satu artikel, bagaimana terkejutnya saya, 150 kes anak tidak sah taraf lahir setiap hari. Tentu pada kajian 2020,
hampir 51,000 anak-anak didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan diri saya yang bercakap pada hari ini, saya mesti menangis kepada Tuhan. Saya mesti bangun dan merasai berdosa kepada Tuhan kerana anak bangsa saya pada hari ini telah melakukan hubungan seks bebas hingga lahirnya mereka yang melahirkan anak tidak sah taraf. Ibu-ibu, acuan mesti dikembalikan kepada bangsa Melayu. Acuan ini berteraskan iman, acuan ini berteraskan kasih sayang, acuan ini berteraskan permukaan dalam ekonomi keilmuan dan juga kekuasaan. Kita memiliki peranan sebagai seorang wanita. Dan Walid menyebut pada bahagian yang kedua, seorang wanita mesti memiliki agama sebagai benteng. Orang wanita mesti belajar ilmu tauhid, mesti mendalami sifat 20. Carilah guru-guru yang ada. Mereka ini untuk mengajar kita siapa Tuhan yang wajib kita cintai. Kerana ketauhidan yang tinggi inilah telah melahirkan Siti Hajar yang meninggalkan di padang pasir bersama Nabi Ismail alaihi salam. Daripada tetes inilah lahirnya baginda Nabi SAW. Mereka semua memiliki kekayaan tauhid yang lahir daripada Nabi Ibrahim alaihi salam kerana mereka memiliki benteng agama yang kukuh di dalam diri. Maka kita melihat bagaimana lahirnya Sri Kandi Nusaibah ketika peperangan, bagaimana Sayyidatina Nusaibah bangun kemudian mempertahankan Rasulullah SAW hingga disebut dalam hadis baginda bersabda, tidak aku lihat selain daripada Nusaibah dalam peperangan menghalangi musuh daripada menikamku hinggalah Nusaibah syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita bagaimana seorang, saya mendengar Prof Zafarina bercakap, saya mendengar Bonda Tun bercakap, mereka adalah guru-guru saya. Mereka bercakap bagaimana DNA genetik dia boleh ditrace melalui seorang ibu. Maka kalau seorang ibu itu acuannya ialah malu kepada Allah, acuannya malu kepada Rasulullah, malu kepada ibu-ibu kita yang telah terawal dahulu mengorbankan harta mereka, nama mereka dan darah mereka untuk Islam ini bangkit kembali. Jadi kita juga perlu bangkit, tapi bangkit kita dengan cara mengasuh anak-anak di rumah kita, keluarga kita, dan kita memohon izin suami kita untuk kita menguasai ilmu agama pada hari ini. Belajarlah tentang ilmu ketauhidan, belajarlah mengenal Rasulullah SAW, belajarlah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam soal syariat untuk kita memperbaiki hal solat kita, puasa kita, kehidupan kita, haid dan sebagainya supaya kita dapat mendidik anak kita dengan baik. Dan ketiga, kita mempelajari asas tasawuf agar kita mengetahui bahawa apakah 10 jenis sifat-sifat yang tidak boleh ada sebagai seorang Muslim seperti dengki, tamak dan sebagainya. Kemudian Walid menyebut seorang wanita mesti memiliki sifat penuh kasih sayang. Atif ketika membuat buku Wali Wanita Teragung, antara kisah yang amat menyedihkan Atif apabila melihat bagaimana putri baginda Nabi Sayyidah Fatimah Al-Batul yang Rasulullah menyebut tidak ada ganti bagi Khadijah kerana Khadijah telah melahirkan zuriat keturunan bagiku. Dan bagaimana para sahabat setelah kewafatan baginda Nabi SAW akan jika mereka rindu kepada Rasulullah, mereka akan melihat kepada wajah Siti Fatimah kerana pada sifatnya, pada wajahnya mirip baginda Nabi. Dan daripada darah tetes itulah lahirnya Sri Kandi Nusantara, seperti Adruja, seperti lahirnya Putri Ramawati, ibu kepada wali-wali 9. Maka lahirnya seperti syair Siti Zubaidah Campa, lahirnya Cik Siti Wakempang di Kelantan, lahirnya Putri Tatina di Mindanao, Filipina. Mereka ini adalah leluhur-leluhur moyang kita yang melahirkan zuriat keturunan kerana sifat kasih sayang mereka yang tinggi kepada agama ini. Cuma kasih sayang ini adalah satu sifat yang tidak boleh kita ambil ringan. Kalau seorang ibu yang kasih kepada ibunya, kasih kepada anaknya, dia akan memastikan anaknya mendapat ilmu tauhid, ilmu tentang agama yang baik agar generasi ini dilahirkan menjadi generasi yang baik. Seorang ayah yang memiliki sifat kasih sayang, dia pasti melahirkan keluarganya, mengambil berat tentang isterinya, tahu akan agama, tahu tentang mengenal Allah dan Rasulullah SAW. Dan perkara keempat yang disebut oleh Walid adalah seorang wanita menjadikan keilmuan sebagai kenderaan dalam menyampaikan mesej. Jadi kita semua hari ini berkerjaya. Ada di kalangan kita adalah seorang businesswoman, ada di kalangan kita seorang guru, ada di kalangan kita peguam. Bergeraklah kita dalam posisi masing-masing. Tetapi jangan kita tinggalkan keras kita, iaitu kita mesti mencapai tauhid sufi, tauhid yang memiliki rasa yang kedekatan dengan Tuhan, hingga kita mencapai rasa malu dengan Allah, kita rasa dekat dengan Rasul
dalam kita bergerak kerja dalam apa dua bidang sekalipun. Jika tadi Kak Nur Zara kata kekuatan kita daripada rahim ibu kita, kekuatan rohani kita adalah kembali kepada ibu kandung kita iaitu Rasulullah SAW. Dan di sisi Rasulullah ada yang wanita-wanita yang berkorban darah mereka, nyawa mereka dan tenaga mereka bagi memastikan Islam ini menjadi satu legacy yang akhirnya diwarisi oleh kita pada hari ini. Demikian, sekian saja daripada saya secara ringkas kerana dalam buku Wali Wanita Teragung kita nak cerita, nak korek dan sebagainya ambil masa 2 jam lebih. Jadi kena belilah. Boleh beli di bus layan lebih di belakang sana karya Wali Wanita Teragung. Dan dalam buku Wali Wanita Tersembunyi kita juga hasilkan dan insya-Allah selepas raya nanti akan keluar buku Sri Kandi Alam Melayu. Doakan kami dalam usaha kita dalam memperkenalkan kepada anak bangsa kita bahawa leluhur kita, ibunda nenek moyang kita tidak duduk saja. Bagaimana Siti Zubaidah keluar memakai pakaian lelaki kerana ingin menyelamatkan suaminya yang dikurung dalam peperangan Cina. Bagaimana beliau dengan pakaian lelaki dapat mengislamkan puteri-puteri dari negara Cina. Inilah leluhur moyang kita terdahulu yang bangkit di atas tapak agama yang kuat, tauhid yang mendalam kepada Allah, cinta yang tinggi kepada Rasulullah SAW, sangat cinta kepada fakir miskin dan anak yatim dan mengambil berat tentang prihatin tentang jiran dan sebagainya.